UMNO mengambil pendekatan sama untuk tidak terus memanjangkan polemik berkaitan cadangan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Korming untuk menjadikan Kampung Baru Cina sebagai tapak warisan dunia Pertubuhan Pendidikan Kebudayaan dan Saintifik Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO. Setiausaha Agung UMNO Malaysia, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki mengucapkan terima kasih kepada Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan itu kerana menghormati pendirian UMNO. UMNO bersedia bekerjasama rapat dengan Kementerian Diterajui Korming bagi membantu agenda mengatasi isu kemiskinan bandar, kesempurnaan kemudahan dan infrastruktur rakyat di kawasan perumahan milik generasi muda dan pelbagai isu lain. Tegasnya banyak keutamaan lain yang perlu kerajaan perpaduan tumpukan ketika ini, terutamanya dalam isu menangani kos sara hidup rakyat yang kian meningkat di samping meningkatkan kualiti kesejahteraan hidup rakyat dalam segenap aspek. Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rusdi Wan Ismail telah mengumumkan penyusunan semula portfolio Exco Kerajaan Negeri melibatkan 3 ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri berkuat kuasa serta-merta. Katanya penyusunan semula portfolio itu selaras dengan pelantikan Ahli Dewan Undangan Negeri Pelangai Datuk Amizar Abu Adam sebagai ahli Exco yang telah mengangkat sumpah di hadapan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang semalam. Beliau yang juga naib Presiden UMNO berkata, melalui penyusunan semula portfolio itu, Datuk Muhammad Fakhruddin Muhammad Arif akan memikul tanggungjawab sebagai Exco Kerajaan Tempatan, Perumahan Alam Sekitar dan Teknologi Hijau. Adun Muazzam Shah, Engineer Razali Kasim dilantik Exco Kerja Raya, Pengangkutan dan Kesihatan Negeri Pahang, manakala Adun Pelangai, Datuk Amizar Abu Hadam memegang portfolio Hal Ehwal Felda, Koperasi dan Usahawan Negeri Pahang. Rakyat diingatkan agar tidak memandang ringan soal menjaga hubungan antara masyarakat berbilang kaum, agama dan budaya di negara ini kerana sekiranya tidak dapat diatasi dengan baik, ia akan menjadi halangan kepada proses pembinaan keharmonian dan perpaduan rakyat. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Hajah Siti Aminah Aceng berkata, walaupun kini rakyat Malaysia bertuah kerana masih dapat meraihkan pelbagai perayaan dengan penuh harmoni dan aman, namun keadaan mungkin tidak sentiasa begitu. Ini kerana katanya masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum, budaya dan agama memang menjadi cabaran kepada kebanyakan negara, khususnya dalam mengurus kemajmukan sosial yang memerlukan pendekatan yang berhemah. Beliau yang juga ahli Parlimen Beaufort berkata demikian ketika diminta mengulas kenyataan bekas Setiausaha Publicity DAP Tony Phua baru-baru ini yang mengeluarkan kenyataan mempertikaikan keputusan Lembaga Pengampunan terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib yang disifatkan sebagai tidak bertanggungjawab dan boleh mencetuskan kerosakan perpaduan serta keharmonian negara. Setiausaha Biro Pekadiran dan Latihan Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, Muhammad Nazrin Faiz Cik Abdul Aziz menegaskan bahawa komitmen semua rakan parti komponen amat diperlukan untuk terus memperkukuh kerajaan perpaduan yang sedia ada. Jelasnya sebarang isu yang timbul antara rakan parti komponen mestilah disuara melalui medium yang betul seperti perbincangan dan bukannya melalui konfrontasi. Tegasnya untuk menjaga keharmonian parti-parti di dalam kerajaan perpaduan, rakan-rakan komponen perlu memainkan peranan di mana mereka perlu mengutarakan apa-apa isu yang mengganggu dalam ruang lingkup perbincangan seperti yang selalu diamalkan dalam UMNO dan Barisan Nasional. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur akan menyediakan rumah sementara atau transit kepada 16 mangsa membabitkan 5 keluarga yang terbabit dalam kejadian kebakaran di Blok 70 Flat Sri Sabah malam Ahad lalu. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Noraini Ahmad sempat meluangkan masa menyantuni mangsa kebakaran yang melibatkan 6 buah rumah flat Sri Sabah di samping menyampaikan barangan bantuan asas. Beliau yang juga Ketua Wanita UMNO Malaysia memaklumkan bahawa mangsa tersebut telah ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara Sekolah Kebangsaan Sri Ceras. Dalam lawatan tersebut, beliau turut berkesempatan menyantuni mangsa dan bersama melakukan aktiviti yang dilaksanakan oleh pegawai kaunseling JKM di samping menyampaikan bantuan asas. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dr. Zaliha Mustafa dan Ahli Parlimen Bandar Tun Razak Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail
juga turut hadir membuat lawatan ke PPS dan berpeluang mengucapkan terima kasih kepada JKM dan agensi kerajaan yang membantu termasuk Polis Diraja Malaysia, Bomba, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia dan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.